Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang dalam edisi khas PRN Sarawak ke-12 10 Disember 2021. Tumpuan berita malam, Kerajaan Negeri telah mengumumkan Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu sebagai hub penyelidikan hutan di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, sebanyak 10.95 juta ringgit telah diperuntukkan Kerajaan Negeri bagi melaksanakan kerjasama di antara Jabatan Hutan Sarawak dan UPM Kampus Bintulu yang dibahagikan kepada 3 fasa. Jelasnya, fasa pertama kerjasama tersebut memerlukan dana berjumlah 4.15 juta ringgit, manakala bagi fasa kedua dan ketiga memerlukan dana sebanyak 6.8 juta ringgit. Ladies and gentlemen, I would like to announce here that the state government has agreed to appoint Universiti Putra Malaysia (UPM) Bintulu campus as a research hub for forestry in Sarawak with a total funding of 10.95 million ringgit. The implementation of the collaboration will be divided into 3 phases. The first phase will require 4.15 million ringgit, and the second and third phases will require 6.8 million ringgit. Through this partnership, we will be able to develop sustainable abilities and skill, enabling researchers to perform relevant research topics needed in the field of forest resource management. Beliau berucap demikian semasa merasmikan International Conference on Forest Resources Management bertemakan Integrating Knowledge for Improvement di Bintulu pada Jumaat. Menurutnya lagi, di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, sektor perhutanan di Sarawak meletakkan visi untuk dikenali di seluruh dunia dalam pengurusan pemuliharaan, biodiversiti dan hutan tropika secara mampan sambil meningkatkan perkembangan industri pembalakan dengan pantas. Under the post-COVID-19 Development Strategy 2030, the forestry sector aims to be globally recognized in the sustainable management of tropical forests and biodiversity conservation while enhancing the rapid growth of the timber industry. Forest management practices and stewardship will focus on balancing the rate of deforestation and development, increasing product yield, and enhancing services obtained from forests. This initiative includes restoring 200,000 hectares of degraded forest areas, certification of 4.5 million hectares of long-term forest license area, natural forest, by 2022, and 178,000 hectares forest plantation by 2025 under the Malaysian Timber Certification Scheme and Forest Stewardship Council. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga meneroka peluang pendapatan baru bersumberkan hutan melalui Payment for Ecosystem Services (PES). Sarawak government is also looking into new revenue stream from forest resources through Payment for Ecosystem Services (PES), such as carbon offset project that will benefit our Google communities, protect our ecosystems, and restore our forests. Dalam pada itu, Ketua Menteri berkata Jabatan Hutan Sarawak tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa memanfaatkan sepenuhnya teknologi terkini untuk memantau sumber hutan Sarawak menggunakan satelit imaging dan reconnaissance airborne hyperspectral sensing dan LiDAR. Terdahulu, menurut Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad, objektif penganjuran persidangan tersebut adalah sebagai platform untuk semua pakar berkongsi pengalaman dan mengurus sumber hutan secara mampan. This conference is a platform for all experts to share experience and manage forest resources sustainably worldwide. This conference has 4 sub-themes, which are: number 1, forest restoration and social forestry; number 2, forest governance, technologies and engineering; number 3,
biodiversity conservation, and last is ecosystem services. Katanya sebanyak 45 topik dari 9 negara iaitu Malaysia, Kanada, United Kingdom, Amerika Syarikat, Perancis, Jepun, Singapura, Itali dan Filipina akan dibentangkan pada persidangan tersebut. Menurut beliau, Jabatan Hutan Sarawak juga telah memulakan Sustainable Forest Management (SFM) dan Reduce Impact Logging untuk sistem operasi penuaian kerana menyedari kepentingan memanfaatkan sumber hutan secara lestari. Pada majlis itu telah diadakan penyerahan Memorandum Persefahaman (MOU) antara Kerajaan Sarawak dan UNIMAS yang disempurnakan Dato' Hamdin kepada Timbalan Naib Chancellor UNIMAS, Kajian dan Inovasi Profesor Dr. Wan Hashim Wan Ibrahim. Pada sebelah petangnya, Ketua Menteri telah mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Akademik Pusat, Nursery Hutan dan Tapak Projek Pemeliharaan Hutan UPM Kampus Bintulu. Seterusnya, bergerak ke Dewan Persidangan UPM Kampus Bintulu untuk mendengar taklimat disampaikan oleh Naib Chancellor UPM, Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman. Laporan seterusnya, meskipun dunia masih berdepan cabaran pandemik COVID-19, Kerajaan Sarawak masih mampu menarik pelaburan sebanyak 15.7 bilion ringgit pada 2020. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, Zon Perindustrian Bebas Samajaya, Kuching kekal menunjukkan prestasi yang memberangsangkan selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Jelasnya, Sarawak sentiasa berada di antara 4 destinasi pelaburan terbaik di Malaysia untuk sektor pembuatan sejak beberapa tahun lalu dan masih mampu menarik 15.7 bilion ringgit pelaburan pada 2020. Samajaya Pre-Industrial Zone has done very well even though the pandemic has caused global slowdown, affecting the economic growth of many countries. The multinational corporations in Samajaya have successfully exported RM 6.93 billion worth of goods in 2020, an increase of 27.5% from the year 2019. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pelancaran Samajaya Extension Investment dan lawatan ke Long Samajaya Industrial Park di Zon Perindustrian Bebas Samajaya pada Jumaat. Dato' Ahmad Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal, Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak itu juga memberitahu Kerajaan Sarawak telah mengenal pasti tapak baharu kira-kira 1,000 ekar di Semarahan untuk pembesaran zon perindustrian bebas Samajaya yang telah hampir mencapai kapasiti sepenuhnya. Sarawak has a huge landmass and abundance of natural resources. Therefore, we need more FDIs to accelerate our economic growth for the benefits of the rakyat. We need to continue creating new business opportunities for our business communities in high-tech sector and to continue creating more high-skill employment opportunities for our graduates and school leavers. Beliau menambah, Sarawak akan meneruskan dasar mesra perniagaan untuk menarik lebih banyak pelaburan dalam industri berteknologi tinggi sekaligus menyumbang ke arah mencapai objektif PCDS 2030. Berikut pula, penduduk Rumah Panjang Matthew Sultan berasa gembira apabila rangkaian internet yang dinantikan selama ini telah dapat digunakan. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu dengan wujudnya kemudahan internet berkenaan membolehkan penduduk Rumah Panjang Matthew dapat melayari internet dan mendapatkan maklumat di seluruh dunia. Justru beliau menasihatkan penduduk Rumah Panjang supaya bijak dalam menilai sebarang maklumat yang diterima. Katanya menerusi kenyataan media selepas meninjau sistem internet rangkaian terbuka di Rumah Matthew pada Khamis.
Seramai 413 penduduk Rumah Panjang Matthew Sultan di Desa Sungai Sarau kini telah dapat menikmati rangkaian internet dengan sistem rangkaian terbuka. Tambah Datuk Seri Rundi lagi, penduduk Rumah Panjang juga boleh memanfaatkan kemudahan ini bagi tujuan memasarkan produk tempatan menerusi media sosial dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dalam internet. Sementara itu, Pengarah Urusan Danawa Resources Abdul Rahman Sepawi berkata, titik akses Wi-Fi WAP yang dipasang di rumah Matthew adalah sebagai penyelesaian bagi mengatasi masalah kerosakan antena di samping merapatkan jurang pendidikan luar bandar. Ujarnya lagi, pihaknya telah memasang sistem yang sama di 50 buah rumah panjang di sekitar Dun Sebau yang berharga RM50,000 hingga RM60,000 untuk sebuah antena yang bagi kegunaan anak-anak yang bersekolah menerusi atas talian. Selanjutnya, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JBPM Zon 6 Sarawak dan Petronas Cari Gali Sdn Bhd terus menjalinkan kerjasama dengan mengadakan program Summer Camp bagi meningkatkan pengetahuan mengenai kepentingan keselamatan kebakaran. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ini merupakan program kesedaran awam berkenaan keselamatan kebakaran khas untuk ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di bahagian Miri. Karena tiap-tiap kebakaran yang berlaku, sesuatu atas benda apa ni kita punya properti kan, itu satu kerugian dari segi kewangan. Tetapi apabila berlaku atas orang insan manusia itu nyawanya, itu akan bahaya. Nyawa itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit tu. Sebab itulah selalu kita kata utamakan keselamatan, safety first, itu penting. Atas jalan raya itu sama saja. Kerana saya dalam Road Safety Council, saya selalu kata utamakan keselamatan. Kita mesti ada budaya selamat, safety culture, itu penting. Ini yang kurang. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan program Summer Camp tahun 2021 di Miri pada Khamis. Sementara itu, Pengarah JBPM Sarawak Datuk Khairuddin Rahman Elias Husaini berkata, dengan pengetahuan yang diberikan dalam program ini, pihaknya mengharapkan hasil dan impaknya dapat disampaikan kepada anak-anak buah di peringkat rumah panjang masing-masing. Jadi dengan pengetahuan dan juga pendedahan yang dihadapi oleh tuan-tuan, pertama kali champion ini di rumah panjang, kita mengharapkan hasil program ini, impak program ini bukan hanya pada tuan-tuan, tetapi kepada anak buah tuan-tuan di peringkat rumah panjang lain-lain. Sebarkan maklumat ini penting. Sebab kita tidak mampu menyebut semua terlibat. I wish ataupun kita berharapkan kita dapat menyebut semua yang rumah panjang. Tapi oleh kerana kekangan daripada peruntukan masa, tempat dan apabila mematuhi keperluan dan kehendak SOP COVID ini, kita terpaksa mengurangkan jumlah. Kita mengharapkan champion-champion yang telah terpilih, tuan-tuan yang telah bercakap tadi, dapat memastikan bahawa penyaluran maklumat, penyampaian maklumat ini dapatlah diberikan kepada rakan-rakan yang tidak berpulang untuk bersama kita pada pagi ini. Seramai 50 KMKK dari bahagian Miri telah menyertai program ini yang berlangsung dari 7 hingga 9 Disember 2021 di Miri Marriott Resort and Spa Hotel Miri. Beralih ke laporan di Dewan Undangan Negeri Dun Repok. Calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi Dun itu, Datuk Seri Huang Tiong Si, telah mengadakan program tinjauan mesra di sekitar Bandar Sarike pada Khamis. Program tinjauan mesra ini diadakan Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Dun Repok bertujuan untuk mendekati rakyat dan pengundi di kawasan Bandar Sarike dan mengedarkan risalah bersama jentera parti kepada rakyat. Sepanjang tinjauan mesra itu, program tersebut telah mendapat reaksi yang positif dengan rata-rata masyarakat yang ditemui memuji Datuk Seri Huang yang banyak membawa pembangunan dan sumbangan kepada Sarike melalui kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Berikutnya di Dun Bukit Semuja, bekas bakal calon Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi bagi kawasan Dun Bukit Semuja James Newking mengisytiharkan beliau menyokong penuh calon GPS John Ilus dan telah menyertai parti itu di Bukit Semuja pada Jumaat. Beliau memaklumkan tidak akan berbelah bagi menyokong penuh GPS yang terbukti telah membawa banyak perubahan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang adil di Bukit Semuja. Saya James Anak King mengisytiharkan saya
tidak berbelah bagi kepada parti GPS yang terbukti membuat perubahan ataupun kerja yang terbaik di kawasan N Bukit Semula. So hari ini saya akan tarik balik semua untuk satu tujuan dan satu undi kepada calon kita Encik John Elus di Bukit Semula. Daripada pengalaman saya, tidak ada parti-parti lain ataupun pemimpin-pemimpin lain yang boleh menunaikan kehendak masyarakat ataupun rakyat di kawasan Bukit Semujak sebelum ini. Dalam temu bual ringkasnya bertempat di Berambeh Center Rancan, beliau turut menyarankan seramai lebih kurang 2,680 ahli parti aspirasi untuk sama-sama menyokong dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada John Elus sebagai penyandang kerusi Dun Bukit Semujak. Katanya dengan kerjasama yang padu ini akan memberi kemenangan kepada calon GPS di Bukit Semujak demi meneruskan dasar dan agenda pembangunan di kawasan ini. Di Miri, Pengerusi Persatuan Guang Ning Miri, Ten Siu Kiong, telah mengadakan lawatan mesra ke atas calon GPS Dun Pujut yang juga Datuk Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang di pejabatnya pada Rabu. Dalam pertemuan itu, beliau menyuarakan sokongan menubuhkan bandar bersaudara bersama negara China bagi memperkenalkan Bandaraya Miri dengan menyertai plan program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Selain itu, turut dicadangkan membina dewan dan bangunan budaya yang diwakili 28 kumpulan etnik di Miri. Menjelang hari pengundian pada 18 Disember ini, Pengerusi Persatuan Guan Ning Miri meneruskan sokongan ke atas calon GPS Adam Yi sebagai wakil rakyat bagi Dun Pujut. Berita seterusnya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sarawak menyatakan sokongan penuh kepada GPS pada PRN 12 Sarawak. Ini selepas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sarawak, Senator Jaziri Alkaf Abdillah Sofian menyantuni calon GPS bagi Dun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming di bilik gerakan parti tersebut di Bintulu Central pada Selasa. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Sarawak, Duk Janteng bersama beberapa ahli Bersatu Sarawak dan cawangan Bintulu turut mengunjungi dan menyatakan sokongan terhadap Johnny Pang dalam memastikan calon GPS Dun Tanjung Batu itu memperoleh kemenangan kali ini. Berikutnya laporan mengenai projek Jabatan Batang Igan yang menghubungkan rangkaian jalan pesisir pantai di Sarawak kini sedang dalam pembinaan dan dijadualkan siap pada tahun 2024. Kementerian Kerja Raya KKR dalam satu kenyataan media pada Jumaat memberitahu projek yang bernilai 285 juta ringgit itu kini dilaksanakan sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Kata KKR, Kerajaan Persekutuan tidak pernah menangguhkan projek berkenaan yang sepatutnya bermula pada 2018, namun apabila berlaku perubahan Kerajaan Persekutuan selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14, ianya tidak diteruskan Kerajaan Pakatan Harapan PH. KKR menambah Kerajaan PH terus membatalkan dua lagi projek jambatan utama di pesisir Sarawak, iaitu Jabatan Batang Lopar dan Jabatan Batang Rambungan. Kedua-dua jabatan berkenaan juga diteruskan pembinaannya oleh Kerajaan Sarawak. Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya Fidaus dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.